Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba tes suara dulu sebab semalam ada masalah teknikal. Hari ini kita check betul-betul, make sure everything is in order sebelum kita mula. Boleh tak? Saya nak make sure semua nota-nota saya pun orang kata apa? Kemas sebab hari ini adalah topik yang cukup menarik. Kalau anda boleh ikut dengan saya, ambil nota sedikit lagi bagus. Boleh? Mana itu siapa-siapa tadi, Syed Zanal, suara saya boleh dengar tak? Okay. IG alright? No, Facebook. Yang penting semalam Facebook. Ada tak FB ada masalah? Semalam saya sampai kena buang mikrofon tu. Maksudnya kalau malam ni jadi lagi sekali kita campak keluar. Okay, boleh dengar voice? Kita ada lagi 1 minit untuk kita santai-santai dulu. Saya dapat background yang saya suka ni. Memang kalau painting saya takkan lepas lah. Walaupun dengan lighting dia tu saya buat sendiri. Saya ambil lampu tepi katil tu saya letak kat bawah ni. Jadi insyaAllah kita akan dapat dengar suara dan gambar. Boleh? Tengok. Very clear. One more time. Saya nak tengok suara. Jelas. Fantastic. Tadi admin kata, Dok, you buang you punya mic lah malam ni. You cakap jerit-jerit sikit. Saya tak suka jerit-jerit sebab dia tak natural. Saya lebih suka macam sembang dengan anda. Boleh tak? Jadi malam ni, hari yang barokah. Kita besok hari Sabtu kan. Saya akan balik ke KL. Saya masih lagi berada di Teluk Bahang, tempat yang saya jatuh cinta. Saya datang lagi sekali setelah 2 minggu. You bayangkan, bawa kereta sendiri. Sebab apa? Sebab dah shock boleh bawa kereta tu. Orang kata apa, macam dah ada kaki pula sekarang. Dulu macam patah kaki. Okey, masa dah sampai. Pukul 9 malam kita bertemu lagi sekali di ruang majlis ilmu yang kita mengharapkan dapat barokah, maksudnya dapat berkat dan dapat sedikit pahala lah bila kita share ilmu-ilmu yang pada malam ini. Kita mulakan dengan cerita. Dia nak dengar pasal kenapa air tu yang kita nak minum harus ada mineral dan harus beralkali. Jadi orang kadang-kadang nanti akan tersalah faham. So kita betulkan dan kita kupaskan secara profesional. Nombor 1, kita mulakan dengan cerita air Zam-Zam dahulu. Sebab apa saja you tanya I pada malam ni, apa saja guru-guru you kita mengajar, ada kalau you buka Google, you buka YouTube malam ni, you tekan aja tentang alkaline water ke, air mineral ke, ada orang kata air hidrogen lah, air oksigen lah, air ozon dan sebagainya. Banyak, saya sendiri pun buat ozone water dan sebagainya. Semua tu cuma akan menjadi kita lebih confused yang mana yang lebih baik. Okay? Yang pasti air tap water tak boleh minum. Maksudnya yang pasti air daripada keran. Orang Indonesia kata daripada ni lah tap water ni. Daripada pilih kita memang tak boleh minum. Sebab apa? Dia kena ditapis dulu sebab ada fluoride, ada klorin. Ada kadang-kadang banyak lagi lah bahan-bahan yang kalau tak mati lagi pun ada dalam tu. Ada lead lagi kalau tempat-tempat yang pipe lama masih tak ditukar. Jadi air pipe cuma sebagai supply, sebagai sumber untuk kita menapisnya. Jadi penapis air yang saya buat race water dulu. Kenapa? Sebab itu adalah satu keperluan. It's a need. Bukan satu want. Bukan you hendak mahu macam nak beli emas, nak beli permata semua. Dia memang wajib dah sekarang. Faham tak? Macam sekarang di setengah tempat kena ada aircon sebagainya. Kita tak boleh duduk. Jadi tuan-tuan sekalian, you kena habiskan cerita air yang bersih tu dahulu. Okay? Malam ni kita nak cerita air Zam-Zam. Sebab kalau you confuse, senang aja. Nak air tu alkaline ke, nak acidic ke, atau nak bermineral atau tak bermineral, nak ada dia punya water crystal dia, nak ada teknologi bertenaga, tak ada tenaga, semua tu, ataupun ada chi, tak ada chi, semua tu nanti kita cerita. Yang penting ialah air Zam-Zam ada apa dulu. Kalau kita dah percaya kepada Rasulullah SAW yang bersabda bahawasanya, kalau saya salah ni you betulkan ya, sebab dia kata bersabda tu, sebaik-baik air di atas muka bumi ni ialah air apa? Air Zam-Zam. Dan di dalamnya terdapat
makanan tu. Dia tak kata minuman, makanan yang mengenyangkan. Masya Allah, berarti kita minum makanan atau kita makan minuman dan boleh menjadi penawar penyakit. Saya ulang, sebaik-baik air di atas muka bumi ini ialah air Zam-Zam dan di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan menjadi penawar penyakit. InsyaAllah. Jadi saya seronok cerita ni sebab selalu kalau saya nak menjawab dengan orang-orang cendekiawan yang pandai-pandai ataupun yang buat pandai, dia kata, you patut ambil alkaline water yang ni lah 9, 10 pH ke atas. You jangan langsung ambil air lemon semua tu. Sebab apa? Acidic. Bang, akak sekalian dengar dulu. Air Zam-Zam. Saya nak tanya you, pH dia berapa? Cepat. pH kita 7.35 to 7.45. Body kita, dia tak suka kita terlalu banyak bertukar wajah pH kita, wajah acidic ataupun alkaline dalam body kita. Dia sedikit alkaline sahaja, 7.35, 7.45. Kita tak boleh pandai-pandai nak naik all the time, 7.8, 7.9 sampai 8, 9, 10, semua tu. Tak boleh. All the time, body kita akan lingkup. Sama juga kita tak boleh turun bawah pada 7, 6, 3, 2. Itu dah macam stomach pula. So, 7.35, 7.5 adalah kita punya, orang panggil dia punya North Star. North Star tu maksudnya ikutan kita. Haluan kat mana nak jaga badan supaya balance. Tetapi, kenapa Tuhan bagi jadikan air Zam-Zam 7.9 ataupun ada setengah kajian kata 7.5 something. Ada satu lagi kajian dia spesifik 7.65 plus minus 0.01. Dia tu lagi detail lah. Tapi kita ambil secara rambang, secara average, dia tidak tinggi daripada 7-8. pH dia, faham tak? Jadi, kalau siapa nak bergaduh pun, you kata elok ke tak elok air yang saya minum ni nak acidic sikit ke 7.2 ke 7.3 ke ataupun nak tinggi sangat sampai 8.0, 9 point something ke? Jawapan saya, ikutlah. Sebab Rasulullah SAW dah kata air yang terbaik di atas muka bumi ini ialah air Zam-Zam. Dan kalau air Zam-Zam, pH dah dibuat kajian oleh saintis, bukan saya seorang yang tengok semua ni, maka kita betul lah air itu patut alkaline, tetapi alkaline yang sedikit sahaja, about 7.8, 7.9 is the best. Sebab tu bila saya buat RX water dahulu, kita buat sampai 8, 8.5 sebab bila dah ditapis, lama-kelamaan dia akan turun. Maklum saja kita buat sendiri. Ni kan ada batu, ada dia punya carbon, ada dia punya clay dan sebagainya untuk kita lawan jam semua kita aturkan. RX water tu, maka dia kena mendekati. Paling-paling teruk pun dia turun 7.5. Air yang kita minum tu. Semua boleh tangkap dah mukadimah ni. Sebab kalau you tak faham ni, nanti kita bergaduh besar. Air saya yang bagus. Boleh tak doktor ambil brand A, brand B, brand C. Saya tak mau sebut pasal brand. Sebab tu orang lain punya produk, kita tak boleh komen. Nanti kalau salah, kita bukan kenal sangat produk tu macam mana, cara dia buat sebagainya. Dia pandai-pandai pula. Yang kita tahu, kita punya. So, nombor 1, please kalau nak minum, ambil air yang tidak begitu terlalu alkaline. Itu fahaman saya. Dan kedua ialah kenapa dia tak boleh terlalu alkaline tinggi sangat. Kadang-kadang ada kaitan dengan mineral. Jadi balik pada cerita air Zam-Zam. Kalau kita confuse dia, kita ada sampel ataupun ada contoh yang paling abdal. Yang terbaik ialah air Zam-Zam. Betul? Okey, so tengok. Bila dia kata ada mineral, orang buat kajian. Dalam air Zam-Zam, kalau tak salah saya ada 34 yang wajib orang kata apa? Tengok dalam series apa dia punya daripada sodium, potasium, magnesium, dia kalsium, iron, copper, zinc, you sebutlah. Okey. Jadi 34 tu tak cukup sebenarnya. Ada lagi yang kecil-kecil yang mereka kata ada trace. Trace tu maksudnya dia ada tapi tak cukup kuat untuk dikedepankan, dilistkan. Faham tak? Jadi tak heranlah ada magic dalam RX water pula, dalam Zam-Zam tu yang kita tak tahu semua. Tapi siapa saja yang ingin mendekati, Alhamdulillah, kalau you letak batu-batu, kan tanah liat, kan kita mainkan dengan, kan kalau tapis tu dengan karbon semua tu nak mencuci bahan-bahan yang kotor. Tapi nak masuk balik, nak menjadikan dia
alkaline mesti ada mineral. Saya ulang. Nak jadikan alkaline, dia mesti ada mineral. Yang wajib ada kalsium, magnesium, potasium, sodium tu mesti ada. Okey, wajib tu. Kalau tak ada tu bukan air yang bermineral yang bagus untuk kesihatan. Jadi yang kedua ialah mineral. Yang satu ialah alkaline yang tidak terlalu tinggi. Berapa saya kata tadi? 7.5 hingga 7.9. Is that clear? Lepas tu, kita nak cari air pula yang ada mineral, minimumnya 34 yang wajib. Tetapi siapa yang boleh dekat, macam Arif Swata dulu kita buat kajian ada cuma 30. Tapi tak apalah, dah mendekati. Kan saya kata siapa pun tak boleh copy air zam-zam, tak boleh tiru. Kalau tiru tu, nombor satu tak berkat, nombor dua you salah-salah buat nanti jadi racun pula daripada penawar. So sebab mineral-mineral ni kalau terlalu banyak pun tak boleh, terlalu sikit pun dia jadi acidic pula nanti. Faham tak? Sebab tu air-air semacam teknologi pakai reverse osmosis ataupun ionizer yang pakai electricity, itu semua tu tak natural. Faham tak natural tak? Maksudnya macam yang jadi satu brand tu saya tak mahu sebut, tapi dia punya pH tu boleh sampai 10, sampai 11. Ada sampai 12. Kalau you atas pada 10, 11, 12 tu macam cuci lantai punya bleach tu, tahu tak? Dia punya kuatnya, dia punya alkalinity dia tu. Jangan melawak. Memang lingkup body you nanti. Walaupun mahal macam mana mesin tu, jangan, saya minta you jangan beli. Pasal apa, memang kita dah buat kajian, itu memang dangerous. Biar dia nak claim apa pun. Pasal apa? Sebab air zam-zam bukan 8, 9, 10. Dia paling tinggi saya kata apa? 7.9 ataupun kot-kot lah sekali-sekala mengikut keadaan semasa tu mungkin 8. Paling tinggi. Alright, so balik kepada 7.5 to 7.9 is the best. Air mana pun. Jadi sebab itulah bila kita nak cari air-air yang jenis macam ni kadang-kadang susah. Jangan-jangan kita dapat perigi-perigi yang dulu-dulu ada lagi yang bersih, yang daripada bukit, spring water, air daripada mata air tu. Kalau dia dapat macam-macam tu, Masya Allah. Orang kata air Hunza. Tahu air Hunza? Di Pakistan Utara tu, yang tempat yang paling orang suka nak pergi tengok orang-orang yang tinggal 100 tahun masih biasa lagi kat sana. Saya sampai hari ni tak sampai lagi. InsyaAllah ni kaki dah nak dapat balik ni. Nak mula booking lah ni. Tapi masih mengencuk-ngencuk lagi jalan ni. Tak syok lah. Dia nak kena naik bukit semua. Maklum lah kan. Di sana ada air yang turun daripada gunung-gunung. Bahkan dia orang kata macam warnanya macam susu sikit. Banyak pula mineral dalam tu. Tapi itu antara air-air yang terbaik. Boleh faham? Okey. Jadi 5 sebab kenapa saya kata air itu mesti bermineral dan mesti alkaline. Nombor 1, tidak lain tidak bukan sebab saya nak ikut air zam-zam. Itu sebabnya. Sebab kalau siapa lari daripada yang ini, dia akan jadi bergaduh. Sebab terlalu banyak sains yang memberat sebelah. Ekstrim. Terlalu alkaline, terlalu banyak mineral, terlalu kurang mineral, ikut aja air zam-zam. 1. Nombor 2, dia mesti kena ada mineral dan mesti alkaline sebab dengan cara 2 ni lah dah dikenal pasti dia boleh menjalankan kerja-kerjanya. Contoh, okey, nombor 2 saya kata dia boleh membentuk sel kita supaya saya kata apa semalam? Jadi bulat-bulat, maksudnya jadi mantap, jadi comel, jadi tegang, jadi tidak kedut. Kan saya bandingkan anggur dengan kismis tu, apa bezanya? Dua-dua anggur, tetapi satu cukup air, satu dah kering. Jadi air kena mencukupi, tetapi dengan mineral, dengan alkaline baru dia boleh balance. Sebab apa? Nombor 3, dengar. Nombor 3 disebabkan oleh ni, kenapa kena jaga pH, alkaline tak alkaline ni, acid tak acid ni, dan kenapa dia tak boleh terlalu tinggi, sebab kalau tinggi sangat, pH tu terlalu alkaline, stomach you nanti jadi apa? Jadi rosak disebabkan tak cukup acid. Stomach pula kena tempatnya yang tinggi acid. pH-nya 1 hingga 3. Saya ulang, pH-nya 1 hingga 3. Letak jari you dalam tu, dia hilang dalam masa tu juga. Sebab dia untuk mengawal absorption ataupun metabolisme protein. Faham tak? Untuk mencerna protein. Protein daging, kalau tak cukup
asid memang lingkup. Jadi kat stomach kita tak bolehlah kita tuang masuk air alkaline yang banyak-banyak. Faham tak? Sebab tu saya tak benarkan you minum at least half an hour sebelum makan. You kena lepaskan air tu semua, dah dilute you punya stomach kan. Kita minum tu dah dilute, dah cair asid kita. Tapi masa nak makan tak boleh dilute. Dia kena betul-betul kuat dia punya asid. Jadi nampak tak saya cerita kenapa air kita tak boleh alkaline yang terlalu teruk alkaline dia. Dia kena alkaline tetapi sedikit alkaline. Wajib. Tak boleh pula minum air asid pula kan. Lepas tu saya kata apa tadi, mesti bermineral. Kenapa mineral? Sebab saya kata tadi dengan mineral tadilah sel kita tu ada nombor 3. Fungsinya ialah untuk sodium potassium pump. Pernah dengar tak? Kalau body kita tak boleh masuk sodium potassium pump ni, air kita akan jadi orang kata apa, tak stabil nak letak kat dalam sel ke kat luar sel. Sebab di luar sel patut tinggi sodium, dalam sel patut tinggi potasium. Kalau ini tak balance, kita makan pun tak betul, diet tak betul, tak ada buah-buahan, tak ada sayur semua tu, maka body kita senang sakit. Sebab apa? Bila tak betul sodium potasium pump, macam-macam boleh berlaku dalam badan kita. Ya, sesimpel kalau saya cerita, kalau katakan kalsium tak cukup dalam badan kita, kita pun tak ambil vitamin D3 yang mencukupi dan sebagainya, kita boleh ada twitch kat mata ni, berkelip mata ni, atau apa orang panggil twitching eyes. Kadang-kadang tangan ataupun muscle kita kat sini jadi apa? Jadi ketar-ketar macam tu. Faham tak? Jadi yang maksud saya tadi tu kena jaga jangan sampai tak ada mineral langsung dalam air kita. Nombor 4, kenapa untungnya kalau mineral kita cukup dan alkaline kita tidak lari jauh sangat. Yang saya kata 7.5 to 7.9. Dengar nombor 4 apa tu ialah untuk transportation. Transportation, satu, oksigen dan nutrien. Dia diperlukan bukan saja air, H2O yang mencukupi. Kalau tak cukup, lagilah teruk. Tapi bila ada mineral, dia boleh jadi orang panggil macam penyambut ataupun penyambung yang lebih cantik untuk membawa nutrien ni. Maklum sajalah, oksigen dan apa saya kata tadi, satu lagi nutrien, pemakanan. Amatlah mustahak ada dia punya pembawa dia, iaitu air. Dan dalam air tu mesti mineral, dan dalam mineral tu mestilah dia alkaline sedikit. Jadi tempat dia bawa tu, carrier tu cantik je. Bayangkan kalau carrier kita tu acidic, kan? Bayangkan kalau carrier kita tu kosong, jadi susah dia nak bertugas. Dan dari sini juga adalah yang nombor 5, jawapan yang kenapa ialah disebabkan oleh nerve system kita. Nerve ialah saraf. Tahu saraf? Dia nak transfer kat synapse ni, terutama sekali kat otak, kat saraf-saraf mana pun, kalau dia tak boleh sambung, sebab apa? Tidak cukup mineral dan tak alkaline, maka short circuit. Tahu short circuit tak? Tak sampai synapse kita tu, maka dia akan jadi macam-macam lah. Muscle tak boleh bergerak, sakit badan, tak tu pasal, kebas tangan, orang diabetik lagi susah nak baik, blood pressure pula meningkat sebab dia punya body kita tak reti, ataupun blood kita tak, pembuluh darah kita tak reti nak relax. Oh, satu lagi, kalau lah terlalu alkaline, jaga baik-baik, you punya stomach nanti akan, saya kata, dapat GERD kan, dapat reflux, dapat gastritis. Sebab apa? Dia akan buka valve bila tak cukup asid tu nanti. Sebab you terlalu alkaline kuat sangat, maka dia tendang naik atas. Itu yang orang sampai dapat macam-macam penyakit. Sehingga kan kalau orang kata apa, terlalu alkaline sangat pun bahayanya boleh sampai jadi orang panggil GERD yang naik ke gigi sampai boleh rongak tu, boleh patah gigi semua tu. Bahaya tu. So balik, kalau secukupnya mineral, secukupnya alkaline saja dah. Bagusnya pula bila sampai kat small intestine, dia boleh bantu you jadi orang kata absorption karbohidrat pula senang. Sebab di intestine, small intestine, dia tak boleh acidic pula, dia kena betul-betul alkaline. Maksudnya di small intestine tu, kalau nak absorb jumlah karbohidrat, dia mesti alkaline. Turun pula bahagian kolon,
dia kena sedikit apa orang panggil acidic yang borderline tu, maksudnya about 6 point something. Faham tak? Tu pun tak acidic sampai ke bawah lah. So kalau you dengar malam ni, kita habiskan cerita, mestilah dalam badan kita ada sebab kenapa Tuhan jadikan air zam-zam tu sebagai sampel untuk kita cuba, saya kata apa, selalunya mendekati. Ingat saya kata, siapa saja yang kata dia boleh buat air zam-zam tu dah mula menipu. Betul tak? Tetapi saya suka nak bawa air zam-zam ni ke mana-mana kalau dapat. Sebab saya dengar kata Saidina Aisyah sejak mengenali air zam-zam tu, dia ke mana-mana je dia pergi, dia bawa air zam-zam. Dan satu lagi, kalau apa, Nabi kita sendiri, Rasulullah SAW, dia bawa bekal air zam-zam. Jadi saya amat teruja lah sejak 20 tahun dahulu, dan kebelakangan ni sejak saya jumpa balik macam mana cara untuk alkalinekan balik sedikit dan untuk masukkan mineral, dan kita boleh orang kata apa, orang kata, kalau kata pasal charge tenaga semua nanti tak faham pula kan, tak usah. Kita cerita pasal dua ni cukup, pasal apa, alkaline, pasal mineral pun dah cukup baiknya. Jadi ini kita boleh bawa ke mana-mana saja kan. So sebab itulah saya happy sangat Tuhan bagi rezeki dapat idea ni. Oh, jangan lupa bawa garam saya dah cerita. Okey, contohnya arak salt ni saya punya, kalau sudi silakan. Saya pun baru nak orang kata apa, sebarkan balik kebaikan garam ni. Lupa. Dulu Dr. Batman Hellich, pernah dengar tak? Siapa pernah dengar Dr. Batman Hellich? Kan, siapa pernah dengar Dr. Masaru Emoto? Ni semua pakar-pakar sains yang terkenal seluruh dunia yang menulis buku. Mereka pun kata air harus ada apa, mineral, dan harus ada, sampai suruh apa, ambil garam sekali. Itu tujuannya untuk apa? Kalau air tu terkurang garam, mereka masukkan salt lah. Salt tu sebenarnya mineral, bukan sodium chloride. Salt ni semua ada. Ni kan 80 jenis mineral yang kita cuba upgrade air minuman kita. Betul tak? Jadi malam ni saya mengharapkan you faham sesuatu. Ada tergerak hati nak cerita pasal skala energi semalam, tapi kata admin saya terlalu advance sangat, you simpan je cerita tu. Cuma saya sukalah nak gerakkan hati you supaya terfikir kenapa. Contohnya energi ni seronoknya ialah yang macam ibu kita kan, kalau kita sakit kat luar negara kan, dia boleh tahu yang kita sakit. Soalan saya, macam mana dia boleh tahu tu? Soalan saya kedua ialah, kalau you fikirkan seorang tu nak telefon dia tu, lama you tak telefon dia, tiba-tiba dia telefon you, macam mana tu? Betul tak? Dan kadang-kadang you nak beli kereta kan, kadang-kadang you dah pilih warna merah, tiba-tiba besok atas jalan raya banyak kereta warna merah pula, macam mana tu? Inilah yang saya masukkan dengan orang panggil skala energi, dia punya tenaga dia, macam mana you boleh fokus, information tu boleh sampai. Jauh lah kan dia punya sains tu, tapi dah orang buat kajian. Memang ada tenaga dalam badan kita ni, dari sudut yang orang kata apa, secara yang nampak, ada setengah tu secara yang tak nampak. Betul tak? Apa yang you fikir sekarang, bila you tengok I tengok you, kadang-kadang kita tak tahu pun. Tapi kalau kita berniat baik, insyaAllah. Tetapi kalau kita berniat jahat pun, insyaAllah juga. Kadang-kadang Tuhan boleh makbulkan. So jangan doa benda-benda yang pelik-pelik, yang tak elok. Okay? Cukup dulu. Siapa yang jaga dengan air kita, pastikan you doa yang baik-baik sahaja. Ya? Bismillah. Kita nanti minum elok-elok 2,5 liter average. Okay? Kalau tak tahan pun 2 liter satu hari. Okay, saya baca sedikit soalan boleh? Sebab pastinya you ada masalah tentang pilihan air. Pakar sains Jepun telah membuat kajian tentang dapati air zam-zam terbaik. Betul saya pakar? Yes, betul. Siapa lagi? Kita ambil 2 soalan sebab hari ni saya sengaja nak santai. Sebab banyak serius sangat pun tak syok juga. Nerf, apa cerita Nerf tadi tu? Lebih mengenali zam-zam bukan senang nak dapat di mana. Betul, susah nak dapat sekarang allegedly, betul. You jangan salah-salah beli ya, kalau boleh. Okay. Air hidrogen okey, bagus, terkenal juga. Air ozon boleh, tapi make sure dia punya pH tidak tinggi. Saya kata apa, sampai lebih pada 89. Faham tu?
tanya dulu. Okey, Ceja, faham? Okey. Air yang saya buat, RX water, ada juga air ozon. Ya, air ozon lebih terkenal, dia yang paling sterile. Kalau nak bunuh semua kuman apa, air ozon lah antara yang terbaik. Lepas tu datang hydrogen, ada sekarang oxygen water, ada sekarang ionic water. Okey, apa lagi? Siapa nak tanya apa? Formula dan produk doktor yang terbaru. Bukan saya punya. Ni hidayah yang Tuhan bagi kita bekerjasama lah. Mendapat idea-idea yang terbaru, yang terbaik kita sebarkan. Okey, siapa lagi? Siapa dapat stok air zam-zam tu? Sentiasa ada. Rokiah, share lah sikit. Banyak. Air Alken okey ke? No, saya tak boleh komen air Kangen ke okey ke tak, sebab you dah dengar saya cerita tadi. You pergi tengok sendirilah. Kan saya kata kalau dia keluarkan alkalinity-nya tinggi daripada 8, 9 something, tak payah belilah. Faham tak? Saya dah cerita. Sebab reference kita ialah air zam-zam. Air zam-zam 7.9 paling tinggi, dan bawah-bawah pun 7.5. Tidak pula dia 6.0 dan sebagainya. Ikut je. Kan? Senang. Tak payah kita gaduh-gaduh. RX salt boleh pakai, yes. You boleh. Kalau tak ada RX salt, saya kata apa? Ambil garam Himalaya. Yang original. Garam Himalaya pun dah penipu banyak. Okay? Ada satu lagi nama Celtic salt kalau dapat. Yang tu belum ramai orang tiru lagi. Okay. Saya kalau dapat nak cari Hunza salt pun bagus juga. Okay. Tapi buat sementara waktu yang ni the best. Sebab apa? Saya masuk 3. Bario, garam Himalaya, dan saya masuk garam buluh. Sebenarnya garam buluh saja tu cukup cun. Okey. Baik, siapa lagi? Soalan seterusnya. Air RX panas sejuk berapa pH dia? Okey, air RX panas sejuk. Cold and hot. Dia lebih kurang 7.8 to 7.9. Kita tak main atas pada 8. Tapi kalau you baru beli, kadang-kadang dia 8.5. Kan? Mineral dia tu masih lagi kuat, tapi after about 1 or 2 wash, dia akan turun balik kepada yang kita minta tadi. 7.4, kadang-kadang dia turun pun tak apa juga, dia masih boleh pakai. Dah. Orang kata ada ESP, Nurfuzi, betul. Yang tu jauh lah kita cerita lain kali. Saya takut nak cerita psikologi ni, orang tak mau peminat. Tapi ESP very, very interesting topic, betul. Pulling power, yes. Law of attraction semua tu sama lah tu. Dia orang je buat buku semua jadi macam mahal program tu. Tapi sebenarnya kita dah ada. Atuk nenek kita dah ajar macam mana kita fokus pada sesuatu benda tu, dia boleh datang. Tak payah cerita nanti dia orang lari pula malam ni. Okay. Berapa banyak kita minum, doktor? Saya dah cerita. Berat badan kali 30 kalau you tak aktif. Kalau you aktif kali 40 mil. Kalau you betul-betul bekerja, masuk sawah padi, saya kata masuk gym semua tu, kali 50 mil dengan berat badan you sehari suntuk. Setiap 500 mil, 2 kali garam. Ingat, jangan lupa garam. GERD disebabkan terlalu acidic atau alkaline? Terlalu alkaline. Puyen, siapa tu? Dr. Puven Mutia, betul? Saya ulang lagi sekali. Kalau GERD, masalah stomach semua ni, tak cukup asid. Berarti you tak boleh minum terlalu banyak benda yang alkaline. Faham? You kena ambil apple cider vinegar, dilute dalam 1 sudu makan, dalam 1 gelas tu, minum sebelum you makan. Boleh tak? Amalkan tu dulu. Boleh? Lepas tu, setiap air tu masukkan sikit lemon. Untuk orang yang ada masalah GERD. Okey, lagi. Tanya. Okey. Last soalan. Dr. Adam, thank you very much for supporting. Yes. Alright. Shazlin. Okay, good. GERD terlalu alkaline. Yes, betul. Body kita terbuka. Dia punya valve dia kalau tak cukup asid dalam badan. Terutama sekali orang tua-tua memang tak cukup asid dalam dia punya stomach tu. Stomach kena acidic. Faham? Okay, sambung lagi. RX Portable Flask Life for life. Yes, dia tahan for life. Yang ini is life, guaranteed. Kalau you tak baling dia lah, tak pijak-pijak, tak ketuk-ketuk, dia okey, dia boleh tahan. Sebab dia stainless steel, surgical punya standard. Okay. Dan dalam tu telah kita masukkan special skala energy. Tak apa. Sekejap. Air mineral yang kat kedai tu okey ke tak? Air mineral boleh. No problem. InsyaAllah.
pastikan supplier tu boleh harap lah, tak semua supplier dia kata je mineral penuh semua, tapi you check lah betul-betul. Saya tak boleh komen kowe boleh ke, kuku boleh ke, jangan tanya saya. Tengok dulu teknologinya tu. Kalau ikut dia punya spek yang saya kata tadi, boleh pakailah. Takkan Rex Water je kot orang nak beli, betul tak? Itu pun kadang-kadang orang pertikaikan juga. Kenapa nak ikut mencari Zam-Zam semua? Terserah pada you lah. Kita kan orang Islam, kalau andaian ni tak boleh diterima, susahlah kita nak discuss. Nanti, kan? Okay, one last soalan. Saya dah sebut. Jangan sebut brand tu, nanti orang marah nanti. Okay, dah dapat jawapannya. RX Plus boleh tahan for life. Yes, insyaAllah. Best of the best. Ini kan Tuhan tu bagi rezeki mengikut aturannya. Ni rezeki dah datang RX Water balik. Dah 20 tahun kita tak cakap pasal RX Water. Sekarang dia datang dalam bentuk yang boleh bawa ke mana-mana. Cun kan? Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi. Kalau ada apa-apa, you check dengan kita punya dropshipper. Mereka sentiasa sudi membantu. Saya sentiasa mau bantu mereka mencari rezeki yang halal, menciptakan produk yang terbaik. Dan kita tak nak jual produk, kita nak jual nilai. Supaya orang bila memakai produk kita, dia dapat manfaat. Kalau tak ada manfaat, itu adalah satu kesalahan besar bagi pihak saya. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Setiap malam pukul 9 dapat bertemu dengan saya atau doktor-doktor saya. You dah jumpa Dr. Farah kan? Dia pun dah pandai dah buat live, tak payah saya ajar lama-lama. Dr. Azam tu dah terror dah. Okay. Dan ada seorang lagi Cik Nashman yang kita train juga untuk jadi coach pada anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Senyum-senyum sokmo. Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat ke syurga. Dan kita let go, feel good all the time. Bye.